Assalamualaikum. Korang semua sihat ke tu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sihat. sihat. Umi pula macam mana? Alhamdulillah. Umi sihat je. Korang ada dengar tak baru-baru ni satu cerita viral? Ada seorang guru ni, dia buat kelas online. Dia tunggu student dia untuk masuk dalam Google Meet. Tapi ada seorang dua orang je yang masuk, sedangkan student dia sebenarnya ada ramai. Korang dengar tak? Ada dengar juga tentang cerita ni. Korang ada dengar juga. Sebab itulah kita adakan perbincangan kita pada hari ini untuk membincangkan tentang adab-adab belajar di atas talian yang mana kebanyakan pelajar kita ambil ringan terhadap adab-adab tersebut. Kita sama-sama belajar adab-adab belajar di atas talian. Okey, jom kita tengok video kat sebelah. Jom. Jom. Sejak wabak pandemik COVID-19 melanda di negara kita, terdapat banyak institusi yang perlu ditutup dan antaranya ialah institusi pendidikan. Di peringkat rendah, menengah maupun di peringkat institusi tinggi sekalipun. Jadi, semua pelajar harus menjalani pembelajaran secara atas talian. Tetapi, adakah kita sebagai pelajar mengetahui adab-adab belajar di atas talian? So, kalau kita tak tahu, jom kita tengok video ni sama-sama supaya kita dapat mempelajari adab-adab yang perlu ditekankan oleh pelajar. Pertama sekali, melakukan persediaan yang lebih awal supaya kita tidak kelam kabut dan penat sebelum kelas dimulakan. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar boleh bangun di awal pagi dan mandi supaya badan kita berasa segar dan kita lebih bersemangat untuk menghadiri kelas terutamanya di waktu pagi. Selain itu, kita juga digalakkan untuk sarapan terlebih dahulu supaya tidak lapar dan terganggu semasa kelas dijalankan. Yang kedua pula ialah membaca doa menuntut ilmu sebelum belajar bagi memperolehi keberkatan dan keredaan dari Allah. Bukan itu sahaja, ini juga bagi memudahkan ilmu untuk masuk ke dalam dada dan juga melapangkan dada supaya kita lebih senang memahami dengan ilmu yang disampaikan. Yang boleh dibaca ialah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selepas bangun daripada tidur, kita mestilah membersihkan diri dan terus bersarapan. Kerana kita mestilah bersegera untuk memasuki kelas supaya kelas dapat dimulakan tepat pada waktunya. Kemudian, selepas selesai membersihkan diri dan sarapan, sebagai pelajar, seeloknya kita masuk ke kelas sebelum pensyarah. Tetapi jika tidak dapat hadir ke kelas, nyatakan sebab yang munasabah kepada pensyarah supaya pensyarah mendapat maklumat mengenai ketidakhadiran kita. Ustazah, saya ada soalan. Apakah faktor-faktor kecemerlangan bagi kerajaan Islam? Selain itu, apabila pensyarah bertanyakan sesuatu kepada pelajar, pelajar haruslah memberi respon kepada pensyarah seperti ketika berada dalam kelas supaya berlakunya interaksi walaupun hanya belajar secara maya. Ustazah, jawapan saya bagi faktor-faktor keruntuhan kerajaan Islam ni yang pertama adalah pemerintah yang lemah, yang kedua ialah penyelewengan dan gejala keruntuhan akhlak, yang ketiga ialah kekurangan sumber ekonomi, yang keempat ialah kegiatan kehidupan yang tidak berkembang, yang kelima ialah ancaman musibah dan yang keenam ialah bencana alam. Okey, jadi apa yang disampaikan oleh Umi dengan Ainin tadi tentang adab menuntut ilmu secara online memang tepat dan padat. Jadi cumanya saya nak tambah dua lagi adab tentang menuntut ilmu ketika online. Okay, untuk adab lain yang kita boleh amalkan dalam pembelajaran online ni adalah dengan memberikan tumpuan sepenuhnya dan sedia untuk mengambil nota. Jadi penggunaan nota ni penting. Sebab bila kita buat nota, secara tak langsung kita akan ada satu rasa untuk fokus supaya tak ketinggalan untuk kita tulis nota. Jadi kalau rasa susah nak fokus, boleh try cara ni. Lagipun bila kita tulis nota ataupun catat terjemahan untuk subjek yang dalam bahasa Arab yang lecturer sampaikan, kita boleh gunakan untuk ulang kaji. Bila kita ada exam ke, test atau midterm ke, taklah terasa susah sangat sebab kita akan lebih faham dan ingat apa yang kita tulis tu berbanding kita baca buku silibus. Sebab selalunya lecturer akan ajar dan bagi banyak lagi info tambahan
selain apa yang ada dalam buku. Dan juga tak disangka lagi kalau masa pembelajaran atas talian ni, cabaran untuk kita fokus dengan kuliah tu lagi besar berbanding kita belajar secara langsung ataupun bersemuka. Lebih-lebih lagi sebab guru ataupun lecturer memang tak nampak pergerakan pelajar di sebalik skrin laptop masing-masing. Saya tak ambil contoh jauh-jauh, saya sendiri pun kadang macam tu juga. Bila dah tak fokus tu, mulalah buka nak main phone. Kadang-kadang menyempat scroll social media, tengok WhatsApp, macam-macam lagi kalau boleh buat dengan phone tu. Saya akui juga memang susah nak alih perhatian balik dekat kelas bila dah main phone ni. Jadi kalau boleh, jauhkanlah phone ni waktu kita belajar kelas online. Bukan tu saja, malah kalau terasa lapar tu mulalah capai makanan. Disebabkan belajar dekat rumah ni tak ada pantauan, tak ada guru secara bersemuka dalam kelas, bolehlah makan tu ini sambil dengar lecture. Ada juga situasi kawan-kawan cerita sambil kelas, sambil lipat kain. Dan ada juga yang sambil sidai kain. Sebab bila dekat rumah ni, bukan tanggungjawab sebagai pelajar saja, tapi tanggungjawab sebagai anak pun kena tunaikan. Ada juga yang sambil belajar, sambil masak. Dan antara perkara yang paling banyak pelajar buat bila dah tak fokus dalam kelas adalah buat kerja lain. Macam prepare untuk presentation, assignment ditunggak, buat research assignment. Lepas tu fikirkan kerja apa yang nak siapkan dulu, buat jadual. Dan ikutkan sebenarnya banyak je lagi perkara yang dibuat pelajar bila dah tak fokus dalam kelas waktu belajar PDPR. Jadi untuk fokus yang berkesan, kita boleh buka kamera dan tumpukan perhatian pada skrin laptop dan bersedia untuk ambil nota. Okey, dan seterusnya ialah menunjukkan rasa hormat dan berterima kasih. Ucapkan terima kasih ni sebenarnya perkara yang mudah tapi sering diambil mudah. Mungkin kelihatan ringan tapi besar maknanya bagi guru sebab ini adalah satu cara untuk kita hargai mereka dan juga seterusnya mendoakan mereka. Okey, jadi bila kita dah dengar tentang poin-poin kita tentang adab-adab ketika belajar online, apa yang boleh saya simpulkan ialah saya ambil balik cerita tadi tentang guru yang viral tadi. Kalau boleh janganlah macam tu. Kita sebagai pelajar ni sepatutnya kita ada usaha untuk komit dan juga masuk ke dalam kelas. Sebab kita walaupun kita belajar online secara visual, still kita belajar dengan guru, dengan kawan-kawan. Jadi masih ada adab-adab yang perlu kita lakukan, kita terapkan. Jadi mana perginya adab-adab kita sebagai pelajar dan juga adab-adab kita ketika menuntut ilmu. Okey, jadi untuk korang pula apa pendapat korang? Okey, baiklah. Bagi saya, macam contoh-contoh yang Anis ada terangkan tadi dalam poin-poin dia, tipulah kalau kita semua ni tak pernah buat kan. Jadi kita ni pun manusia biasa. Kalau hilang fokus tu memang akan berlaku. Waktu kelas ada je makan sebalik kamera, main handphone, ada je. Tapi itulah, kalau boleh, kekalkan adab-adab tu walaupun tak ada siapa yang nampak. Kalau tak boleh sangat, kalau tak boleh fokus sangat, mengantuk ke, cuba makan gula-gula ke ataupun buat perkara yang boleh bagi kita segar. Dan paling penting, suasana dan persekitaran waktu kita nak kelas tu perfect untuk kita belajar. Ni tak ada yang kelas atas katil, memang susah lah nak fokus kan. Jadi sebenarnya semua ni berbalik kepada diri kita sendiri. Itu sahaja pendapat daripada saya. Ainin pula macam mana? Betul tu Umi. Dalam Islam pun ada ditekankan untuk kita beradab ketika menimba ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang menuntut sesuatu ilmu daripada perkara yang diharapkannya dengan mendapat redha Allah, namun dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan satu habuan dunia, nescaya tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi belajar secara bersemuka ataupun secara virtual ni sama je. Iaitu ada adab-adab tertentu yang kita kena ikut. Cuma bezanya hanyalah suasana yang membuatkan kebanyakan kita ni hilang minat untuk belajar. Tapi disebabkan menuntut ilmu tu satu jihad, jadi logiklah kalau sepanjang menuntut ilmu tu ada ujian. Jadi insya-Allah semoga ada banyak pahala untuk kita yang sedang menuntut ilmu ni. Jadi itu pandangan saya lah. Jadi saya rasa perbincangan kita sampai situ je sebab saya pun ada hal dekat luar. Jadi jumpa lagi untuk perbincangan yang lain insya-Allah. Bye. 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 Terima kasih.